Hai everyone, hari ini kita akan sambung dengan bab 6. Kita akan belajar bagaimana lukis graf trigonometri untuk tiga fungsi trigonometri yang asas, iaitu sinus, cosinus dan graf yang pertama yang kita akan tengok ialah graf untuk sin theta. Untuk lukis graf y ialah sin theta untuk theta di antara 0 hingga 360 degree. Seperti bila kita lukis apa-apa graf, saya akan bermula dengan lukis jadual dan masukkan nilai theta dan nilai sin theta. Kita boleh guna kalkulator untuk cari nilai-nilai ini. So, kalau saya guna kalkulator, saya akan dapat sin 0 ialah 0, sin 45 ialah 0.707 dan sebagainya. Saya akan isikan jadual ini. Selepas kita isikan jadual dengan nilai theta dan sin theta, kita boleh guna nilai-nilai itu untuk lukiskan graf sin theta. Bila kita tengok graf ini, kita boleh ingat balik kepada sukuan kita. So, sukuan kita ialah daripada 0 hingga 90, sukuan pertama, sukuan kedua 90 hingga 180, sukuan ketiga 180 hingga 270 dan sukuan keempat 270 hingga 360. Dan kita ingat bahawa sukuan pertama ialah sukuan di mana semua adalah positif dan sukuan kedua ialah sukuan sin. Di dalam dua sukuan ini, sin adalah positif dan kita boleh tengok ini dalam graf kita. Di sini ialah sukuan pertama, di sini ialah sukuan kedua dan sin ada nilai positif di sini. Bila kita bermula sukuan ketiga dan sukuan keempat, graf dia di bawah paksi X, iaitu graf sin theta ialah negatif. Satu faktor lagi yang kita nak lihat ialah julat graf ini. Julat graf sin theta ialah di antara negatif 1 hingga 1. Iaitu 1 ialah nilai maksimum. Nilai maksimum itu di theta ialah 90. So ini ialah maksimum dia. Dan minimum dia bila sin theta 270, dia akan memberi kita nilai negatif 1. Dan ini ialah nilai minimum. Murid-murid tolong ingat bentuk graf ini ya. Di dalam peperiksaan nanti kita boleh ditanya untuk lukiskan graf ini ataupun kita juga boleh diberi rajah dan kita perlu kenali bahawa rajah ini ialah graf untuk sin theta ya. Sekarang saya nak murid-murid cuba lukis graf y sama dengan cos theta. Guna cara kaedah yang sama, lukiskan jadual dan isikan jadual dia itu dengan nilai theta dengan cos theta. Selepas itu tolong lukislah graf anda. So berhenti video di sini dan lukis jadual ini dan graf y ialah sama dengan cos. Kalau murid-murid sudah buat jadual ini dan isikan dia dengan nilai yang betul dan lukis graf ini, kamu akan dapat graf yang berbentuk seperti ini, berbentuk sebagai U ya. Untuk graf ini, bila kita berhati-hati, kita boleh tengok bahawa nilai-nilai graf ini ialah sama seperti nilai nilai graf sin theta, tetapi tempat dia sudah berpindah bila kita lihat graf cos theta. Contohnya, maksimum graf cos theta berlaku bila theta ialah 0. Cos 0 ialah 1 dan minimum dia di theta ialah 180. Cos 180 ialah negatif 1. So, julat graf ini ialah sama, negatif 1 hingga 1. Dan maksimum dan minimum graf ialah 1 dengan negatif 1, tetapi nilai theta dia berlaku di
adalah berubah. Okey, seperti graf pertama, tolonglah ingat bentuk graf ini. Okey, so dua bentuk graf ialah seperti S yang telah jatuh ini ialah graf sin theta, dan bila kita ada graf seperti bentuk U, inilah graf cos theta. Okey, tolong ingatkan bentuk graf. Untuk dua graf yang kita lukis ini, kita hanya lukis daripada theta ialah 0 hingga theta ialah 360 darjah. Tetapi kita sudah belajar bahawa kita boleh ambil nilai theta yang lebih daripada 360 ataupun nilai theta yang negatif. Oleh itu kita boleh lukis graf dengan nilai theta yang lebih besar atau lebih kecil. Okay, so bila kita membuat darjah seperti itu, kita perlu ingat bagaimana fungsi sudut rujukan yang kita sudah. Dengan menggunakan sudut rujukan yang kita sudah belajar, kita ada dua penghubungan ini. Sin theta ialah sama dengan sin theta tolak 360 dan cos theta ialah sama dengan cos theta tolak 360. Ataupun kita juga boleh guna sin theta sama dengan sin theta tambah 360 dan cos theta sama dengan cos theta tambah 3. Ini bermaksud graf sin theta dan cos theta ini adalah graf berkala, iaitu graf akan berulang-ulang dengan bentuk dia. Kalau kita tengok graf yang di kiri, ini ialah graf Y sama dengan sin theta, dan graf di kanan ialah graf Y sama dengan cos theta. Bila kita lihat bentuk graf ini, kita boleh tengok bahawa graf itu ada bentuk yang kita belajar tadi, tapi dia berulang sekali lagi. Dan sebelum theta ialah 0, graf itu berulang dengan bentuk seperti yang kita belajar. Sama dengan graf cos theta. Kita sudah belajar graf cos theta ada graf yang berbentuk seperti U, dan selepas itu graf berulang dengan lukis U sekali lagi. Dan sebelum graf bermula dengan 0 darjah, kita juga boleh lukis dengan bentuk yang sama, bentuk U itu. Dan kalau kita lukis lebih daripada 720 darjah ini, graf akan berulang dengan bentuk itu dengan bentuk yang sama. Okay. So julat graf ini tak akan berubah. Julat dia masih antara 1 hingga negatif 1. Okay. Graf ini berkala dengan mengguna nilai 360, itu juga kerana 360 itu ialah sudut dalam bulat. Kalau kita ingat bagaimana kita lukis sudut ini, selepas 360 darjah kita sudah balik kepada permulaan kita. So kita sudah balik kepada 0 darjah. Dan kalau kita ada lebih daripada 360, kita masih membuat bulatan yang sama, tetapi beberapa kali, oleh itu bentuk graf itu berulang. Sekarang kita akan lihat graf terakhir, iaitu graf untuk tangent theta. Okay, so graf ini adalah graf istimewa kerana bentuk dia tidak sama dengan bentuk graf yang lain. Ini kerana graf tangent x theta ada asimptot. Ya. Okay, kalau murid-murid tak ingat apa itu asimptot, itu bermaksud nilai tangent theta ini tak tertarif pada theta ialah 90 dan 270. Kita boleh tengok di sini kita perlu lukis garisan yang dash ni. Okay, so dinilai 270 dan di 90 darjah. Okay, tangent theta ini tidak ditarif pada dua nilai. Kita boleh tengok bahawa tangent theta tak tertarif pada theta sama dengan 90 kalau kita lukis segitiga dan ingat apa tu maksud tangent theta. So kalau kita lukislah segitiga bertegak dan ini ialah theta, tangent ialah
nisbah antara panjang sisi depan per panjang sisi. Tetapi bila theta menjadi 90, iaitu sudut ini menjadi 90, di sini kita sudah ada sudut 90, itu bermaksud kalau kita tambah sudut terakhir di sini, sudut di dalam segitiga ini akan lebih daripada 180 darjah. Iaitu kalau di sini kita ada 90 darjah dan theta juga adalah 90 darjah, itu bermaksud ini tidak lagi akan menjadi segitiga. Okay? So, kalau saya nak lukis dia, kalau di sini kita ada 90 darjah dan di sana kita juga ada 90 darjah. Okay, ini tidak lagi adalah segitiga kerana dia sudah tidak berhubung di atas di sini. Ya. Oleh itu, tangent ini tak boleh ditakrif. Okay, so tangent 90 tak ditarif. Kita tak ada nilai untuk. Ini sama juga untuk nilai tangent theta bila theta ialah 2. Oleh itu, graf tangent theta adalah sedikit tak samalah. Okay. So kita boleh tengok graf ini bermula daripada kosong dan pergi ke atas hingga asymptot ini, ya. Dan sama dengan graf selepas 90, graf ini bermula dari bawah dan pergi ke atas hingga tangent X di sini. Okay, nilai yang penting untuk tangent X ialah tangent 45 darjah. Tangent 45 sama dengan 1 dan nilai bila tangent ialah kosong. Ya, bila tangent kosong, nilai ialah kosong juga. Faktor kedua yang penting untuk graf tangent yang menjadikan dia istimewa ini ialah graf yang berkala, tetapi dia kala dengan 180 darjah. Okay. Kalau saya lukis lebih daripada graf ini, graf dia akan ada bentuk seperti ini dan seperti ini. So kita boleh tengok bahawa di dalam 180 darjah, graf itu dah berkala satu kali, ya. So kalau kita lihat balik kepada graf tadi, graf sin theta dan cos theta, kita boleh tengok di dalam 360 darjah dia membentukkan satu graf saja. Tapi untuk graf tangent di dalam 180 darjah dia sudah buat satu bentuk graf dan selepas itu graf akan berulang. So graf ini berulang setiap 180 darjah. Untuk graf yang kita belajar, kita ada beberapa bahagian yang kita perlu ingat selain daripada bentuk dia. Yang pertama ialah paksi graf itu. Biasanya bila kita lukis sin dan cos, untuk sin dan cos, paksi dia ialah y sama dengan kosong. Okay. So di sini kita ada seperti paksi simetri. So di sinilah y kosong. Okay, actually itu tak betul lah. Itu bukan simetri, tetapi paksi yang dilukis di tengah dia ialah y ialah kosong lah. Selepas tu kita ada amplitude. Amplitude ialah ketinggian graf daripada paksi ini. So, di sini ialah amplitude. Untuk graf sin dan cos yang biasa, amplitude dia ialah 1. Dari ketinggian graf daripada paksi itu ke maksimum dan minimum. Selepas itu kita ada kala, iaitu berapa darjah baru graf itu berulang. So untuk sin dan cos, kala dia ialah 360 darjah. Selepas 360 darjah dia akan berulang. Tetapi untuk cos ini ialah 180 darjah.
Tiga bahagian ini penting kerana bahagian-bahagian ini boleh ditukar. Kita boleh buat transformasi bagi graf dengan tukar tiga bahagian. Okay. So contohnya, saya boleh berubah paksi graf ini. So kita berubahkan paksi graf dengan tambah C. Tambah pemalas C kepada persamaan. Contohnya, graf merah ini ialah graf sin X. Graf biru ini ialah 2 tambah sin X. Kita boleh tengok paksi dia yang sepatutnya ialah paksi X, iaitu Y sama dengan 0, telah ditukarkan kepada paksi di sini. Graf itu sudah berpindah ke atas. Untuk ada paksi yang baru, Y ialah 2. So, kalau kita tambah satu nombor ataupun tolak satu nombor daripada graf sin, cos dan tangent, graf itu akan pindah ke atas atau ke bawah. See you. Transformasi yang kedua yang kita boleh ada ialah transformasi amplitude graf itu. So, kita sekarang ada pemala di sebelum fungsi trigonometri. Ini ialah amplitude yang baru untuk graf. Contohnya, bila kita tengok contoh sini, kita ada fx sama dengan 3 sin x. So, di sini kita ada 3 di depan sin. Inilah amplitude yang baru. So, kita boleh tengok bahawa bila saya ukur ketinggian graf antara paksi, iaitu di sini kita tak ada nombor yang di belakang fungsi itu. So, di sini paksi masih ialah y sama dengan 0. Sekarang amplitude dia ialah 3. Okay, so graf ini sudah menjadi lebih tinggi. Graf sekarang lebih tinggi. Okay. So graf menjadi lebih tinggi. Ataupun rendah kalau kita memberi nombor yang kecil seperti pecahan, seperti setengah. Okay, graf juga boleh menjadi lebih rendah. Transformasi yang terakhir berlaku jika kita ada pemala di sebelah theta. Okay, so pemala di sebelah theta ini akan tukarkan kala graf kepada kala lama bahagi B. So contohnya dalam graf y sama dengan sin 2x. Kala sin graf sin yang asal ialah 360. Tetapi sekarang kala baru ialah 360 bahagi 2. Oleh itu, graf itu akan berulang selepas 180 darjah. Okay. So, di dalam graf ini dilukis dengan menggunakan sudut radian. Pi radian sama dengan 180 darjah. So, selepas 180 darjah, graf ini sudah berakhir. Okay, dan akan berulang lagi. Kalau kita lukis dia kepada 360 darjah, kita akan tengok bahawa graf ini berulang 2 kali. Okay. So, inilah 3 transformasi untuk graf trigonometri. Transformasi pertama, kita tambah C dia selepas fungsi trigonometri dan pindahkan graf ke atas atau ke bawah. Transformasi kedua, letak pemala sebelum fungsi trigonometri ini, itu akan tukarkan graf untuk menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan transformasi ketiga ialah bila pemala di sebelah theta, dan ini akan tukarkan kala graf so graf akan berulang lebih cepat ataupun lebih perlahan. Okay. So sekarang saya nak murid-murid berhenti video ini untuk cuba soalan 8 di muka surat 108. Cuba lukis graf ini, ya. So kau boleh guna jadual untuk lukis graf yang di dalam soalan ini, ataupun guna transformasi
yang kita belajar untuk tukarkan bentuk graf trigonometri yang kita. Okay, selepas murid-murid sudah lukis graf ini, tolong semakkan jawapan anda dengan guna buku jawapan. Ya. So, selain daripada lukis graf trigonometri, kita juga boleh disuruh untuk cari persamaan graf trigonometri daripada rajah yang diberi. Contohnya sekarang saya diberi rajah ini dan saya perlu tahu apakah persamaan dia. Untuk buat soalan ini, saya perlu kenali bentuk graf ini. So, bila saya bermula dari kosong, saya boleh tengok graf ini ada bentuk U. So, bila saya perlu buat persamaan dia, saya akan tulis ini adalah graf cos. Tetapi ini bukan graf cos yang biasa. Ya. Walaupun dia ada graf bentuk cos, saya boleh tengok bahawa paksi yang di tengah graf ini bukan di kosong lagi. Y di Y ialah kosong, paksi dia sekarang di Y sama dengan negatif 3. Ini bermaksud bila saya buat persamaan graf ini, saya perlu tulis negatif 3 di belakang persamaan ini. Saya juga akan semak amplitude dia. Di sini saya boleh tengok bahawa amplitude iaitu ketinggian graf daripada paksi tengah dia masih ialah 1. Itu sama seperti cos yang biasa. Oleh itu saya tak perlu tulis apa-apa di depan cos, ataupun murid-murid juga boleh pilih untuk tulis 1 di sini. Ya. Tetapi kalau dia tidak berubah, kita tidak perlu tulis apa-apa di sini. Okay. Dan perkara yang terakhir yang saya akan semak ialah apakah skala graf ini. So di sini saya boleh tengok bentuk U ini dihabis pada theta, bukan theta, pada pi. Iaitu skala cos yang biasa ialah 360 darjah ataupun 2 pi. Tetapi sekarang skala baru ialah pi. Itu bermaksud kalau dia sudah dibahagi dengan 2, itu bermaksud saya perlu tulis 2 di sebelah theta di dalam persamaan ini. So persamaan graf ungu ini ialah Y sama dengan cos 2 theta tolak 3. So, murid-murid perlu faham bagaimana kita dapatkan persamaan graf trigonometri daripada rajah dengan semak 3 perkara ini. Perkara pertama, paksi dia. Perkara kedua, amplitude. Dan perkara ketiga, skala graf ini. Saya akan membuat satu contoh lagi. Okay. Di dalam contoh ini, kita ada graf yang diberi di sini, dan seperti tadi saya perlu semak bentuk graf dahulu, ya. Semak bentuk graf. So di dalam graf ini saya bermula daripada kosong. Saya boleh tengok graf ini ada bentuk seperti ini. Ini seperti graf sine, tetapi biasanya sine kerana dia adalah seperti bentuk S yang sudah jatuh ke tepi. Tetapi biasanya bila kita ada sine, dia pergi ke atas baru pergi ke bawah. Itu bermaksud ini ialah graf sine, tetapi bukan graf sine yang biasa. Kerana sekarang dia dah terbalik. Dan bila kita ada graf yang terbalik, bentuk dia terbalik, itu bermaksud di depan dia ada nilai, ada sign negatif. Sign negatif ini kerana bentuk graf tu terbalik. Okay, selepas itu saya akan semak mana paksi tengah graf. Dan di sini kita boleh tengok bahawa paksi tengah graf ini masih ialah Y ialah kosong. Oleh itu saya tak perlu tambah atau tolak apa-apa pemala di belakang. Saya sudah semak bentuk, lepas tu saya semak paksi tengah. Nombor 3 saya akan semak amplitude dia.
amplitude. Dan bila saya semak amplitude, saya semakkan ketinggian graf ini daripada paksi tengah. Dan saya boleh tengok bahawa amplitude di sini, ketinggian dia ialah 4. Oleh itu, saya akan tulis 4 di depan sin. Perkara terakhir yang kita perlu semak ialah skala graf ini. Bila bentuk graf ini berakhir. Okay. So graf ini pergi ke bawah dan ke atas dan berakhir di 120 darjah. Dan selepas itu bentuk dia berulang. Bentuk graf ini berulang setiap 120 darjah. Okay, so skala asal ialah 360 dan kalau kita nak bahagikan nombor untuk dapat skala yang baru, itu akan bermaksud skala dia sudah dibahagi 3 kali. Oleh itu, ini bermaksud bahawa saya perlu tulis 3 di sebelah X di sini. So, jawapan untuk persamaan graf ini ialah Y sama dengan negatif 4 sin 3X. Okay, so sekarang saya nak murid-murid cuba untuk mengguna kaedah ini. Tolong siapkan kerja rumah daripada muka surat 109 hingga 111. Ya. Saya tahu bahawa perkara-perkara yang saya ajar di dalam video ini ada sedikit susah. Okay. So, kalau ada apa-apa kesusahan, tolong tengok balik video ini. Boleh tengok beberapa kali. Dan kalau murid-murid masih tak faham, tolong tanya saya pada hari Sabtu nanti. Okay. Bye-bye.